Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali kepada pelajar-pelajar sekalian. Selamat menyambut bulan Ramadan. Jadi kita teruskan slot untuk malam ini dalam program tuition online Perlis Mengaji. Cikgu Puan Suraya binti Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman Berseri Perlis. Pada hari ini, cikgu akan menyampaikan subjek mata pelajaran sejarah SPM, iaitu bab 4 yang bertajuk Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Antara topik yang akan cikgu bincangkan ialah faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Yang ketiga, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan yang keempat, tokoh-tokoh penggerak Persekutuan Tanah Melayu. Masihkah pelajar ingat lagi tajuk yang kita pelajari sebelum ini, iaitu Malayan Union? Okay. Malayan Union telah dicadangkan oleh kerajaan British, tetapi telah ditentang habis-habisan oleh penduduk di Tanah Melayu. Jadi, Persekutuan Tanah Melayu ialah satu bentuk kerajaan yang telah dibina oleh kerajaan British sebagai menggantikan kerajaan Malayan Union. Dan ia telah dibentuk pada 1 Februari 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Malayan Union. Dan kejayaan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ini ialah hasil desakan orang Melayu supaya British mempertimbangkan pendapat dan kehendak mereka. Dan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu telah membuktikan kejayaan orang tempatan menentang British. Okey, tajuk yang pertama ialah faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Mengapakah British hendak membentuk Persekutuan Tanah Melayu? Yang pertama ialah ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union di bawah pimpinan Datuk On bin Jaafar. Jadi kata kuncinya ialah tegas. Yang kedua, faktor yang kedua ialah perpaduan di kalangan orang Melayu, iaitu perpaduan di kalangan golongan raja dan rakyat telah dapat mengatasi pihak lain yang menyokong Malayan Union. Jadi di sini kata kuncinya ialah padu. Yang ketiga, faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ialah keupayaan orang Melayu memujuk dan mendesak British. Jadi orang Melayu ni dia pandai memujuk British untuk menghidupkan semula dasar perlindungan dan telah membantu mereka menolak Malayan Union. Dasar perlindungan ni ialah dasar perlindungan kepada penduduk orang Melayu di Tanah Melayu. Jadi kata kuncinya ialah pujuk. Yang keempat, faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ialah sokongan bekas pegawai British
yang menolak dasar menakluk tanah Melayu. Bekas pegawai British ni pernah berkhidmat di tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua dan mereka lah yang telah mendorong British membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Di antaranya ialah R.O. Winstead, Sir Cecil Clementi Smith. Ini adalah di antara bekas-bekas pegawai British yang menolak dasar menakluk tanah Melayu. Yang kelima, sokongan daripada pegawai tinggi British sendiri yang telah membantu orang tempatan menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu. Di antaranya ialah Sir Malcolm MacDonald, Sir Edward Gen dan L.D. Gammons. Okey, jadi ini adalah sokongan. Kata kuncinya ialah sokongan. Yang keenam, faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ialah sikap politik orang Melayu yang sederhana, mendorong British menerima kehendak mereka. Orang Melayu hanya menulis dalam akhbar, berdemonstrasi dan berkongres. Dan orang Melayu telah memujuk raja-raja Melayu menyokong penentangan terhadap British. Mereka tidak mengangkat senjata seperti Parti Komunis Malaya. Jadi inilah dia di antara faktornya lah, sikap politik orang Melayu yang sederhana. Jadi kata kuncinya ialah sederhana. Faktor yang ketujuh ialah British memilih UMNO dan Raja-Raja Melayu untuk berunding kerana UMNO dan Raja-Raja Melayu hanya menuntut rundingan untuk menolak Malayan Union. Mereka tidak menuntut kemerdekaan daripada British. Sebab itulah British memilih UMNO dan Raja-Raja Melayu untuk berunding. Jadi kata kunci di sini ialah memilih. Faktor yang ke-8 ialah British bimbang orang Melayu akan dipengaruhi oleh gerakan politik Indonesia yang dikuasai oleh golongan radikal. Di antaranya ialah PKMM, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Malaya. Kemudian Angkatan Pemuda Insaf atau API. Angkatan Wanita Sedar atau AWAS. Batas iaitu Barisan Tani Malaya. Jadi orang British bimbang. Jikalau dia tidak menurut kehendak orang Melayu akan terpengaruh oleh gerakan politik Indonesia yang radikal. Okey, dan yang terakhir, faktor yang ke-9 ialah Piagam Atlantik 1945. Piagam Atlantik 1945 telah dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang tidak menggalakkan penjajahan baru. Okey, ini selepas peristiwa Perang Dunia Kedua. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak menggalakkan penjajahan baru. Malahan PBB meminta negara-negara kolonial maksudnya negara penjajah, memberikan latihan berkerajaan sendiri kepada penduduk tempatan. Jadi, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu merupakan satu langkah yang sesuai ke arah mencapai hasrat pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey. Jadi, inilah dia 9 kata kunci faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi, pelajar boleh nak mengingat faktor-faktor ni, pelajar boleh ingat dalam bentuk kata kunci. Jadi, cikgu cadangkan antara kata kuncinya ialah tegas. Yang kedua, padu. Yang ketiga, pujuk. Yang keempat, bekas. Yang kelima, sokong. Yang keenam, sederhana. Yang ketujuh, pilih. Yang ke-8, bimbang. Dan yang ke-9, piagam. Jadi kalau pelajar boleh ingat tegas, padu, pujuk, bekas, sokong, sederhana, pilih, bimbang, piagam. Okey, jadi pelajar boleh hafal kata-kata kunci ni. Tapi jangan hafal sahaja, mesti faham. Faham dahulu faktor pembentukan ni, barulah kita boleh hafal kata kunci. Kemudian daripada kata kunci tu kita boleh ingat balik. Okey, tegas, sikap tegas orang Melayu yang membantah Malayan Union. Kalau sebut
bimbang, British bimbang orang Melayu akan terpengaruh dengan gerakan politik di Indonesia yang radikal. Jadi ini salah satu cara untuk mengingat faktor sejarah lah. Okey. Okey, kita pergi pada latihan objektif mengenai tajuk yang cikgu beri sebentar tadi. Okey, soalan objektif SPM ulangan 2016, Piagam Atlantik 1945 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak menggalakkan penjajahan bentuk baharu. Apakah tindakan British di Tanah Melayu yang bersesuaian dengan piagam tersebut? A. Menamatkan Malayan Union. B. Memperkukuh sistem pertahanan. C. Mengawal kedatangan kaum imigran. D. Mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu. Jadi soalan ini mengenai Piagam Atlantik 1945. Apa tindakan British yang bersesuaian dengan piagam tersebut? Okey, apakah tindakan British? Jadi, tindakan British ialah British menerima pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi, British British telah menamatkan Malayan Union. Jadi, jawapannya ialah A. Soalan seterusnya ialah Piagam Atlantik telah ditandatangani oleh 50 buah negara pada 24 Jun 1945 telah menjadi Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Apakah manfaat piagam tersebut terhadap negara-negara di Asia Tenggara? A. Berpeluang menubuhkan kerajaan sendiri. B. Pembentukan masyarakat berbilang kaum. C. Menyeragamkan sistem pentadbiran. D. Meningkatkan kerjasama ekonomi. Jadi soalan dia tanya, apakah manfaat Piagam Atlantik? Okey, Piagam Atlantik kita ingat balik, tidak menggalakkan penjajahan baru, meminta negara kolonial atau penjajah beri latihan berkerajaan sendiri kepada penduduk tempatan. Jadi pelajar boleh lihat. Okey, ini dia. Jadi jawapannya ialah A, iaitu berpeluang menubuhkan kerajaan sendiri. Okey, soalan seterusnya, apakah faktor yang menyebabkan British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Okey. A. Kekuatan perpaduan orang Melayu. B. Pertambahan bilangan kaum imigran. C. Memenuhi desakan orang dagang. D. Akur tuntutan golongan radikal. Jadi pelajar kena ingat semula faktor pembentukan PTM 1948. Okey, ini di antara faktornya lah. Ketegasan orang Melayu menentang Malayan Union, perpaduan orang Melayu, sikap sederhana orang Melayu. Jadi jawapannya ialah B, bukan kan, pertambahan bilangan kaum imigran, tidak ada kaitan. Memenuhi desakan orang dagang, tidak ada kaitan. Akur tuntutan golongan radikal, tidak ada kaitan. Jadi jawapannya ialah A, iaitu kekuatan perpaduan orang Melayu. Soalan seterusnya, apakah langkah kerajaan British di Tanah Melayu yang bersesuaian dengan Piagam Atlantik? Jadi pelajar mesti mahir mengenai Piagam Atlantik. Ini soalan yang ini dia sama seperti soalan sebelum ni. Ini soalan semua soalan SPM. Okey. Jadi jawapannya ialah C, menerima cadangan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, Piagam Atlantik. Apakah gesaan pertubuhan PBB yang terkandung dalam piagam di atas? Adakah dasar liberalisasi, amalan real politik, dasar dekolonisasi, amalan monarki? Jadi, dekolonisasi maksudnya dia berlawanan dengan kolonisasi. Kalau kolonisasi ialah penjajahan, dekolonisasi ialah proses membebaskan diri daripada penjajahan. Proses memberikan kebebasan kepada negara yang dijajah. Jadi jawapannya ialah dekolonisasi, membebaskan tanah jajahan. Jadi jawapannya ialah C. Okey. Okey, itu dia. Di antara latihan untuk tajuk faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Kita pergi pada tajuk yang kedua, iaitu langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apakah proses pembentukan dia? Langkah dia. Okey, jadi langkah yang pertama ialah British telah menubuhkan jawatan kuasa eksekutif yang dianggotai oleh 12 orang ahli. Terdiri daripada pegawai kanan British, pemimpin UMNO dan juga
wakil raja-raja Melayu. Dan mereka ini telah mengadakan mesyuarat di King's House Kuala Lumpur. Sekarang ni dikenali sebagai Karkosa Seri Negara di Kuala Lumpur. Okey. Dan apakah tuntutan orang Melayu dalam jawatan kuasa eksekutif ini? Ada 5 tuntutan orang Melayu. Yang pertama, Raja Melayu dan UMNO menolak semua prinsip dan struktur Malayan Union. Yang kedua, inginkan sebuah persekutuan seperti konsep negeri Melayu bersekutu. Jadi orang Melayu inginkan sebuah negara berbentuk persekutuan. Yang ketiga, menolak kerakyatan terbuka Malayan Union. Orang Melayu menolak kerakyatan terbuka. Dan yang keempat, meminta dasar perlindungan terhadap negeri-negeri Melayu dipulihkan. Dasar perlindungan. Dan yang kelima, menuntut Raja-Raja Melayu sebagai Ketua Negeri Melayu diakui semula. Orang Melayu menuntut kuasa Raja-Raja Melayu sebagai Ketua Negeri Melayu diakui semula. Jadi yang cikgu gariskan di sini ialah cadangan kata kunci, iaitu menolak, kutu, rakyat, lindung, raja. Tolak, kutu, rakyat, lindung, raja. Itu kata kunci untuk langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, ini dah kata kunci untuk langkah tuntutan jawatan kuasa eksekutif. Iaitu tolak kutu, rakyat, lindung, raja. Jadi bila pelajar ingat balik, menolak konsep kerajaan Malayan Union. Kutu menuntut pembentukan sebuah kerajaan persekutuan. Rakyat menolak kerakyatan secara terbuka. Lindung meminta supaya dasar perlindungan terhadap orang Melayu dikembalikan. Raja memulihkan semula kuasa raja sebagai ketua negeri-negeri Melayu. Ini salah satu cadangan untuk pelajar mengingat fakta. Tapi cikgu ingatkan sekali lagi, jangan ingat fakta sahaja, tetapi mesti faham dahulu. Faham dahulu, barulah pelajar menghafal fakta atau kata kunci. Okey. Seterusnya ialah dalam tajuk langkah lagi, perundingan jawatan kuasa eksekutif ni telah ditentang oleh orang dagang dan golongan radikal Melayu pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Jadi jawatan eksekutif ni tidak disetujui oleh orang dagang dan golongan radikal Melayu. Okey. Sebab penentangan orang dagang dan golongan Melayu radikal terhadap jawatan kuasa eksekutif. Mengapakah orang dagang dan orang Melayu radikal menentang jawatan kuasa eksekutif? Yang pertama, jawatan kuasa eksekutif tidak mewakili semua pihak kerana tidak disertai oleh seorang pun wakil orang dagang. Jadi mereka kata tidak ada wakil mereka, sebab itu mereka menentang jawatan kuasa eksekutif. Yang kedua, menuntut konsep republik dan kemerdekaan penuh. Mereka ni orang Melayu radikal, mereka inginkan negara berbentuk republik, iaitu negara yang tidak ada raja, dan mereka inginkan kemerdekaan penuh. Maksudnya British keluar terus dari tanah Melayu. Yang ketiga, penubuhan All Malayan Council of Joint Action atau AMCJA dan Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA ditubuhkan untuk menentang British dan UMNO, AMCJA dan PUTRA. Yang keempat, mengadakan pelbagai tindakan seperti ceramah politik, demonstrasi dan mogok. Mencadangkan perlembagaan rakyat. Jadi inilah dia. Sebab penentangan orang dagang dan orang Melayu radikal. Dan apakah tindakan mereka? Mereka menubuhkan AMCJA, PUTRA, kemudian adakan ceramah politik, demonstrasi dan mogok, dan cadangkan perlembagaan rakyat. Okey, apakah perlembagaan rakyat? Okey, ini adalah tokoh
pemimpin parti AMCJA iaitu Tan Cheng Lock yang mencadangkan hak politik sama rata. Okey, Perlembagaan Rakyat 1947 antara isi kandungannya ialah Singapura disatukan dengan tanah Melayu. Ya, Singapura disatukan dengan tanah Melayu. Yang kedua, sebuah kerajaan pusat dan majlis negeri dipilih. Kerajaan pusat. Yang ketiga, raja-raja Melayu akan mempunyai kuasa sebenar dan bertanggungjawab kepada rakyat. Yang keempat, kedudukan istimewa orang Melayu dikembalikan. Yang kelima, adat istiadat dan agama Islam dikawal oleh orang Melayu. Jadi orang Melayu yang mengawal adat istiadat dan agama Islam. Seterusnya, kerakyatan yang sama rata. Mereka masih memperjuangkan lagi kerakyatan sama rata. Merah dan putih menjadi warna bendera tanah Melayu. Ini pengaruh dari mana? Dari negara Indonesia, warna bendera merah dan putih. Bahasa Melayu haruslah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Okey, pertahanan dan hal ehwal luar negeri haruslah menjadi tanggungjawab bersama British dan tanah Melayu. Dan seterusnya, warga negara tanah Melayu harus dinamai Melayu. Jadi, yang cikgu hitamkan tu ialah cadangan kata kunci, iaitu 1, pusat, raja, istimewa, adat, kerakyatan, bendera, bahasa, pertahanan, warga. Jadi cikgu cadangkan, inilah dia kata-kata kuncinya untuk mengingati isi Perlembagaan Rakyat 1947. Okey, cikgu pelajar boleh buat begini. Okey, itu 1. Ini cara nak ingat dia. Pusat. Cikgu tu, pusat. Kemudian raja. Pelajar boleh lukis, no? Kemudian special ni istimewa, hak istimewa. Adat. Yang ni rakyat, no? Bendera, bendera warna merah dan putih. Kemudian yang ini apa pelajar? Cuba pelajar teka. Kemudian ini pertahanan. Dan ini warga. Okey, jadi ini cadangan cikgu lah. Pelajar boleh lukis untuk ingat kata-kata kunci atau isi penting dalam Perlembagaan Rakyat 1947. Okey. Dan untuk berlaku adil, British dia telah setelah mendengar penentangan daripada orang dagang dan orang Melayu radikal ni, British telah bersetuju menubuhkan jawatan kuasa perunding bagi mendapatkan pandangan mereka dalam menyediakan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, ini contoh soalan. Contoh soalan daripada tajuk yang kita baru pelajari tadi, iaitu soalan esei SPM 2009. Soalan B, jelaskan tuntutan orang Melayu semasa proses pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ingat lagi tak tadi? Tuntutan tu ada 5 tuntutan kan, jawatan kuasa eksekutif. Okey, ini contoh jawapan untuk soalan esei, iaitu kita mula ayat, kita ambil soalan ayat daripada soalan. Tuntutan orang Melayu semasa proses pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah Raja Melayu dan UMNO menolak semua prinsip dan struktur Malayan Union. Orang Melayu inginkan sebuah persekutuan seperti konsep negeri Melayu bersekutu. Selain itu, orang Melayu menolak kerakyatan terbuka Malayan Union. Orang Melayu juga meminta dasar perlindungan terhadap negeri Melayu dipulihkan. Seterusnya, orang Melayu menuntut Raja-Raja Melayu sebagai Ketua Negeri Melayu diakui semula. Okey, soalan ni 4 markah. Tapi pelajar ni dia bagi lebih daripada 4 markah. Cuba tengok yang bergaris tu kata kunci lah. Okey, menolak
kutu tolak kutu, rakyat lindung raja. Ini adalah tuntutan tuntutan jawatan kuasa eksekutif yang telah dinyatakan oleh orang Melayu. Okey. Jadi esei kita daripada slot yang sebelum ni cikgu cadangkan pelajar buat dalam bentuk perenggan supaya memudahkan pemeriksa untuk memeriksa dan jawapan nampak lebih tersusun. Okey. Jadi ini contoh soalan SPM 2009. Kemudian soalan SPM 2009 bahagian C, soalan C, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dalam pembentukan negara dan bangsa Malaysia? Ini 8 markah lah. Okey, ini soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Kalau ikut pelajar, apakah kepentingan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dalam pembentukan negara kita pada hari ini? Jadi yang pertama mungkin pelajar boleh nyatakan negara kita terus kekal merdeka, negara kita mempunyai kedaulatan, negara kita, kemajuan ekonomi negara kita dapat ditingkatkan. Jadi pelajar boleh nyatakan apa sahaja yang pelajar rasa kepentingan Persekutuan Tanah Melayu kepada pembentukan negara dan bangsa kita pada masa kini. Kuasa Raja-Raja Melayu dikekalkan. Hak istimewa orang Melayu dilindungi. Itu di antara cadangan jawapan daripada cikgu lah. Okey. Dan soalan SPM 2012, soalan A, jelaskan usaha-usaha ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ini 8 markah. Jadi kehendak soalan ni ialah dia tanya usaha ke arah pembentukan, maksudnya langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948, iaitu di antaranya ialah pembentukan jawatan kuasa eksekutif. Jadi pelajar boleh senaraikan apakah tuntutan orang Melayu dalam jawatan kuasa eksekutif tersebut. Pelajar juga boleh masukkan terdapat penentangan daripada orang dagang dan orang Melayu radikal. Masukkan juga sebab apa orang Melayu radikal dan orang dagang menentang. Dan pelajar boleh masukkan juga isi kandungan Perlembagaan Rakyat 1947 yang dicadangkan oleh orang Melayu radikal dan juga orang dagang. Jadi jawapan memang banyaklah, melebihi 8 markah. Pelajar boleh sebut di antara itu yang langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan juga pelajar boleh sebut juga perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang akan kita pelajari selepas ni dalam soalan ni. Okey, jadi jawapannya sangat luas untuk tajuk ni, untuk soalan ni. Okey, kita pergi kepada tajuk yang ketiga, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, telah ditandatangani pada 21 Januari 1948 di antara Raja-Raja Melayu dengan British di King's House Kuala Lumpur. Dan pada 1 Februari 1948, Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan dengan rasmi. Okey. Apakah ciri-ciri utama Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? Yang pertama, sebuah persekutuan dibentuk dengan gabungan 11 buah negeri. Gabung 11 buah negeri. Yang kedua, Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Yang ketiga, konsep raja berperlembagaan diwujudkan. Inilah kali pertama konsep raja berperlembagaan diperkenalkan di negara kita dan kekal hingga ke hari ini. Okay, ini adalah pengaruh daripada sistem pentadbiran British. Yang keempat, senarai persekutuan dan senarai negeri dibentuk. Pelajar kena faham apakah itu senarai persekutuan, apakah itu senarai negeri. Memang pelajar tak pelajari lagi sebab
senarai persekutuan dan senarai negeri, dia berada dalam bab 7, tingkatan 5. Jadi cikgu terangkan sikit, senarai persekutuan dan senarai negeri ini dia terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu, cikgu tunjuk sikit senarai. Nanti sebelum tu. Okey. Sebelum tu kita pergi pada ciri-ciri lagi. Yang kelima, Pesuruhjaya Tinggi British menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Siapa yang jaga kedudukan istimewa orang Melayu? Pesuruhjaya Tinggi British. Okay. Yang keenam, syarat kerakyatan diperketatkan. Syarat kerakyatan diperketatkan. Iaitu prinsip kerakyatan jus soli masih diamalkan. Tetapi untuk rakyat Raja Melayu bagi negeri-negeri Melayu dan rakyat British bagi negeri-negeri Selat, iaitu Melaka dan Pulau Pinang. Apa maksud rakyat Raja Melayu? Rakyat Raja Melayu ialah orang Melayu yang lahir di sesebuah negeri Melayu itu. Ialah rakyat negeri tersebut secara automatik. Jadi rakyat Melayu ni ialah orang Melayu yang lahir di sesebuah negeri Melayu. Jadi dia rakyat negeri tersebut secara automatik. Kemudian rakyat British. Rakyat British ialah mereka yang tinggal dan lahir di Pulau Pinang dan Melaka. Pulau Pinang dan Melaka, negeri Selat. Jadi ini maksudnya. Jadi syarat kerakyatan ni diguna untuk rakyat Raja Melayu dan rakyat British sahaja. Okey, seterusnya British mengiktiraf semula Ketuanan Melayu sebagai asas pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Dasar ini memang telah diakui oleh British sejak Perjanjian Pangkur lagi. Jadi British dia telah mengiktiraf semula Ketuanan Melayu sebagai asas pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu orang Melayu adalah penduduk asal di Tanah Melayu. Okey, kemudian institusi Raja Melayu dikekalkan dengan bidang kuasa dan kedudukannya jelas dalam pentadbiran. Jadi institusi Raja Melayu dikekalkan. Dan yang kesembilan, setiap negeri Melayu mengadakan perjanjian dan perlembagaan bertulis dengan British yang dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Negeri yang digunakan sehingga hari ini. Setiap negeri ada undang-undang tubuh, termasuklah negeri Perlis. Negeri Perlis pun ada undang-undang tubuh negeri Perlis. Ini undang-undang tubuh negeri Pahang. Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, iaitu perjanjian dan perlembagaan bertulis dengan British. Okey, formula atau kata kunci yang kita kalau nak ingat yang tadi banyak kan, sampai berapa? 10, ada 10 isi-isi perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Jadi cikgu buat dia punya cadangan, kata kuncinya ialah ciri, gabung, ketua. Ciri iaitu ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, menggabungkan 11 buah negeri, ketua diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Ciri gabung ketua, Raja Senarai Tinggi. Raja ni raja berperlembagaan diperkenalkan. Senarai terdapat senarai persekutuan dan senarai negeri. Kemudian tinggi, Pesuruhjaya Tinggi British. Rakyat, kerakyatan, jus soli diterima. Iktiraf, pengiktirafan kepada institusi beraja, mengekalkan institusi beraja dan juga perjanjian, iaitu setiap negeri Melayu mengadakan perjanjian dengan British yang dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Negeri. Okey, ini dia sistem pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1948. Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Kemudian setaraf dengan Pesuruhjaya Tinggi ialah Majlis Raja-Raja. Kemudian di bawah Pesuruhjaya Tinggi ada dua majlis, Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan. Kemudian di bawah Majlis Raja-Raja ada Sultan setiap negeri. Kemudian Sultan setiap negeri dibantu oleh Menteri Besar. Menteri Besar pula peringkat negeri dibantu oleh dua majlis juga, iaitu Majlis Eksekutif dan Majlis
perundangan negeri. Ini adalah sistem pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, apakah kesan perjanjian? Okey, kesan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, British masih menguasai Tanah Melayu kerana kemerdekaan masih belum diberikan. Yang kedua, berlaku perkongsian kuasa di antara Majlis Raja-Raja dengan Pesuruhjaya Tinggi pada peringkat pusat. Pada peringkat negeri pula, Sultan jadi ketua negeri dan berkuasa melantik Menteri Besar sebagai ketua pentadbir negeri. Jadi perjanjian ini telah mengasaskan sistem pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Yang ni yang cikgu sebut tadi, iaitu senarai persekutuan dan senarai negeri. Maksudnya ada agihan kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Dan agihan kuasa ni terdapat dalam perlembagaan negara kita, iaitu senarai persekutuan, senarai negeri, satu lagi ialah senarai bersama. Maksudnya agihan tugas masing-masing. Kerajaan pusat dia berkuasa bahagian apa? Kerajaan negeri dia berkuasa bahagian apa? Dan ada juga kuasa yang dikongsi secara bersama. Okey, ini yang cikgu nak tunjuk, senarai persekutuan dan senarai negeri dan senarai bersama. Ini terdapat dalam Perlembagaan Negara Malaysia. Selalunya yang terletak di bawah kerajaan persekutuan ni, senarai persekutuan ni ialah bidang yang sangat penting di negara kita. Contohnya apa? Hal ehwal luar negeri, pertahanan, keselamatan dalam negeri, kewangan sangat penting kan, kewarganegaraan, jentera kerajaan, perdagangan, semua ni sangat penting. Jadi dia diletakkan di bawah kerajaan persekutuan, kerajaan pusat yang berkuasa. Kemudian ada senarai negeri, iaitu undang-undang, keluarga Islam, hukum syarak, tanah, pertanian, kerajaan tempatan, perkhidmatan bercorak tempatan, hari kelepasan negeri pun di bawah kuasa kerajaan negeri. Dan ada juga bidang kuasa yang dikongsi secara bersama. Contohnya kebajikan masyarakat, biasiswa, perlindungan binatang liar, ternakan binatang, perancangan bandar dan kampung, kutu rayau dan penjajah-penjajah. Ini semua termasuk dalam senarai bersama. Okey. Jadi tajuk ni pelajar akan pelajari secara lebih mendalam lagi dalam bab 7 tingkatan 5 nanti. Okey, seterusnya kesan perjanjian yang seterusnya ialah pengenalan semula rakyat Raja Melayu membuktikan penerusan dasar perlindungan British terhadap kedudukan istimewa orang Melayu. Status quo negeri-negeri Melayu dilindungi. Status quo maksudnya kedudukan negeri-negeri Melayu dilindungi. Agama Islam dan adat istiadat Melayu sebagai teras ketuanan bangsa Melayu. Jadi pengenalan rakyat Raja Melayu ni, British telah meneruskan semula dasar perlindungan British terhadap orang Melayu. Dan kesan yang seterusnya ialah prinsip-prinsip ini yang dicadangkan oleh UMNO dan Raja Melayu telah dimasukkan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 sebagai undang-undang bertulis. Dan perkara ini telah menjadi asas kontrak sosial antara British dengan Raja-Raja Melayu yang diteruskan selepas tahun 1948. Okey, latihan struktur. Ini soalan SPM ulangan 2014. Penyataan berikut berkaitan dengan perjuangan politik orang Melayu sebelum merdeka. Pembentukan PTM 1948 adalah lambang kemenangan orang Melayu dalam perjuangan politik mereka. PTM ialah Persekutuan Tanah Melayu. Mengapakah pembentukan persekutuan tersebut dianggap melambangkan kemenangan orang Melayu? Jadi 2 markah. Sebab apa? Jadi pelajar tolong cari jawapan. Sebab apa dianggap sebagai kemenangan orang Melayu? Mungkin kerana kuasa Raja-Raja Melayu telah dikembalikan semula. Melayan Union telah dihapuskan. Jadi itu menunjukkan kemenangan. Soalan B, senaraikan
dua ciri persekutuan tersebut. Ingat semula ciri-ciri persekutuan Tanah Melayu. Dua markah, iaitu ciri-cirinya ialah ciri, ini adalah kata kuncinya, ciri gabung ketua, raja senarai tinggi, rakyat iktiraf, kekal perjanjian. Daripada sini pelajar boleh ingat semula apakah ciri-ciri kerajaan persekutuan gabung. Kerajaan persekutuan menggabungkan 11 buah negeri. Kerajaan persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Ini dia cadangan cikgu lah. Okey. Soalan C, SPM ulangan 2014. Apakah yang dituntut oleh orang Melayu dalam rundingan pembentukan PTM 1948? Ini kehendak soalannya, dia nak perkara yang dituntut oleh orang Melayu dalam rundingan ataupun perjanjian pembentukan PTM 1948. 2 markah. Soalan D, soalan kebat. Pada pandangan anda, mengapakah tuntutan yang dibuat oleh orang Melayu dalam Part C adalah wajar? Ini soalan ni pelajar boleh jawab, pelajar boleh beri jawapan sebab. Mengapa dia merujuk kepada sebab? Sebab apa tuntutan itu wajar? Tuntutan wajar kerana mengembalikan semula kedudukan Raja-Raja Melayu. Kemudian hak istimewa orang Melayu dikembalikan. Kemudian kerakyatan kerakyatan diperketatkan semula. Konsep jus soli hanya untuk rakyat Raja Melayu dan rakyat British. Boleh bagi ada banyak pilihan jawapan untuk soalan kebat ni. Okey. Okey, kita pergi pada tajuk yang seterusnya. Tokoh-tokoh penggerak Persekutuan Tanah Melayu 1948. Siapakah tokoh-tokoh yang memainkan peranan penting dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948? Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 melibatkan ramai pemimpin tempatan, pihak British, Raja Melayu dan pemimpin UMNO. Di antaranya ialah 9 orang Raja Melayu yang terlibat. Mereka telah menyediakan tuntutan dan cadangan yang sesuai untuk menjaga status dan keselamatan rakyat. Antara Sultan yang bersuara tegas dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah Sultan Badrisyah dari Kedah, Sultan Abdul Aziz dari Perak dan Sultan Ibrahim dari Johor. Mereka menuntut kuasa Raja-Raja Melayu dikembalikan seperti sebelum 1941, sebelum pendudukan Jepun di negara kita. Perlindungan kepada rakyat Melayu sebagai rakyat Raja Melayu dikekalkan dan tidak menolak kehadiran British, tetapi menuntut kuasa mereka serta perlindungan kepada orang Melayu dan hal ehwal ketuanan Melayu dipelihara. Ini peranan Raja-Raja Melayu dalam menjayakan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kemudian, di kalangan rakyat pula ialah para pembesar yang bertindak sebagai penasihat kepada Raja. Dan sebahagian besar mereka ialah pemimpin UMNO yang mendukung idea penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan mereka telah mendesak British melindungi kepentingan orang Melayu dan Raja-Raja Melayu. Di antaranya ialah Datuk On bin Jaafar dan Datuk Nik Ahmad Kamil dari Kelantan, Menteri Besar Kelantan. Dan kerjasama mereka telah membolehkan prinsip politik pentadbiran agama Islam dan bahasa Melayu serta pengekalan institusi Raja Melayu dimasukkan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi ini adalah peranan rakyat, tokoh penggerak Persekutuan Tanah Melayu 1948. Cikgu nak tambah satu lagi tajuk yang masih terdapat dalam bab 4, iaitu pergerakan politik di Sarawak dan Sabah. Di Sarawak dan Sabah juga terdapat pergerakan politik menentang penjajahan. Tetapi perkembangan politik di Sarawak dan Sabah amat berbeza.
iaitu di tanah Melayu, orang Melayu telah berjaya menolak penjajahan mutlak British. Tetapi di Sarawak dan Sabah, mereka telah dipaksa untuk menerima penjajahan British secara mutlak. Keturunan James Brooke, James Brooke ni Raja Putih di Sarawak yang telah menjajah Sarawak, dan SBUB telah menyerahkan Sarawak dan Sabah kepada kerajaan British di London sebagai tanah jajahan mahkota. Okey. Pergerakan politik di Sarawak. Charles Vyner Brooke, iaitu Raja terakhir Sarawak, telah menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British disebabkan beberapa alasan. Yang pertama, kerana beliau telah tua dan uzur. Dan penggantinya, iaitu Anthony Brooke, tidak layak untuk mentadbir dengan berkesan. Jadi, Vyner Brooke telah menghantar Sir Gerald McBrien untuk mendapatkan persetujuan pembesar Sarawak. Ini dia gambar Sir Gerald McBrien. Dan dia ni telah berkahwin dengan penduduk tempatan dan telah memeluk agama Islam. Sebab tu dia pakai pakaian dah nampak. Okey, seterusnya, pengisytiharan penyerahan Sarawak kepada British dibuat oleh Vyner Brooke pada 8 Februari 1946. Okey. Tetapi, pemimpin tempatan dan Persatuan Kaum Tempatan menentang penyerahan Sarawak kepada British. Di antaranya ialah Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah, iaitu Ketua Masyarakat Melayu Sarawak. Yang kedua, Persatuan Melayu Sarawak. Yang ketiga, Persatuan Dayak Sarawak. Okey. Bantahan oleh orang pemimpin dan Persatuan Kaum Tempatan ni, mengapa berlaku bantahan atau penentangan ni? Yang pertama, mereka menentang tindakan Vyner Brooke kerana perkara tersebut bercanggah dengan Perlembagaan 1941. Iaitu dalam perlembagaan ni, Vyner Brooke telah berjanji akan memberikan pemerintahan atau kerajaan sendiri kepada rakyat Sarawak dan kuasa mentadbir akan diberikan kepada Majlis Negeri. Dan ahli Majlis Negeri akan dilantik oleh Raja Sarawak. Okey, sebab yang kedua ialah sebab penentangan. Keputusan dibuat oleh Vyner Brooke tanpa berunding dengan orang tempatan atau ketua-ketua mereka. Walaupun Vyner Brooke telah mengadakan mesyuarat dengan Majlis Negeri, tetapi sokongan anggota bukan Bumiputera dan pegawai British menyebabkan Sarawak diisytiharkan sebagai tanah jajahan mahkota British pada 1 Julai 1946. Maksudnya, sokongan untuk menyerahkan Sarawak pada British ni bukan daripada penduduk Bumiputera, dan cuma mendapat sokongan daripada penduduk bukan Bumiputera dan pegawai British. Okey. Cara-cara penentangan. Penentangan pengisytiharan secara terbuka telah dibuat oleh Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Barisan Pemuda Melayu Sibu dan Parti Persatuan Dayak Sarawak. Secara terbuka. Kemudian mereka mengadakan demonstrasi dan menghantar surat bantahan kepada kerajaan British. Ini telah diadakan oleh kaum ibu dalam PKMS, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Kemudian, yang ketiga, cara penentangan. Kerajaan British telah mengeluarkan surat perkeliling bilangan 9. Ini adalah reaksi terhadap penentangan penduduk Sarawak terhadap penyerahan Sarawak kepada British, yang memberi amaran bahawa tindakan akan diambil terhadap kaki tangan kerajaan yang terlibat. Sebagai tindak balas, seramai 338 kaki tangan awam meletak jawatan sebagai tanda bantahan. Okey, seterusnya, pakatan sulit antara kaum terpelajar dengan orang muda Sarawak telah menghasilkan kumpulan Rukun 13 sebagai tindakan terhadap tekanan politik British. Ini peranan kaum terpelajar dengan orang muda Sarawak, iaitu melalui kumpulan Rukun 13. Dan salah seorang anggota Rukun 13 iaitu Rosely Dobbie telah menikam Sir Duncan Stewart.
iaitu Gubernur Sarawak yang baru dilantik semasa beliau melawat Sibu pada 3 Disember 1949. Okey. Ini dia Rosli Dobi. Dia pada masa ni dia berumur 17 tahun. Bersama 3 orang lagi rakannya telah ditangkap selepas peristiwa pembunuhan Sir Duncan Stewart di Sibu, Sarawak. Okey. Akibatnya, Rosli Dobi telah dihukum gantung sampai mati. Okey. Kegiatan, manakala di Sabah, kegiatan membangkitkan kesedaran politik di Sabah amat perlahan, berpecah belah dan tidak berkesan. Persatuannya lebih kepada persatuan sosio-ekonomi, iaitu persatuan yang tidak memperjuangkan politik lah. Dia bersifat sederhana, iaitu Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan, Barisan Pemuda Labuan dan Barisan Pemuda Jesselton. Dan semasa Sabah dijadikan jajahan takluk British, tidak terdapat tentangan yang jelas dan terbuka daripada penduduk tempatan. Okey, ini di Sabah. Okey, kita terus pada latihan. Iaitu berkaitan dengan Sabah dan Sarawak. Pertubuhan berikut wujud di Sabah, iaitu Persatuan Melayu Jesselton, Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan. Antara yang berikut manakah berkaitan dengan pertubuhan tersebut? Bersifat sederhana, fokus kepada sosioekonomi, berjuang untuk kemerdekaan, menerima bantuan dana asing. Pelajar ingat lagi tak yang cikgu sebut tadi? Jadi dia bersifat sederhana, fokus kepada sosioekonomi. Jadi jawapannya A, iaitu 1 dan 2. Okey, ini dia punya penerangan persatuan sosioekonomi bersifat sederhana. Jadi jawapannya ialah A. Okey, gambar menunjukkan demonstrasi rakyat Sarawak kerana menentang penyerahan Sarawak kepada British. We do not want to be colonized. Kami tidak mahu dijajah. Mengapakah terdapat sepanduk yang tertulis We do not want to be colonized? Sebab apa? A, taraf kerajaan sendiri terjejas. B, sempadan negeri akan diubah. C, majlis tertinggi negeri dibubar. D, mahkamah anak negeri dimansuhkan. Jadi, sebab apa mereka menentang? Kerana bercanggah dengan perlembagaan kan. Bina Brook berjanji akan beri kemerdekaan sendiri kepada, memberikan kemerdekaan kepada Sarawak kan. Jadi pelajar ingat jawapannya apa dia? Mestilah apa? Taraf kerajaan sendiri terjejas. Dan soalan yang seterusnya, pada 8 Februari 1946, Bina Brook mengisytiharkan penyerahan Sarawak kepada British. Mengapakah penyerahan tersebut mendapat bantahan penduduk tempatan? Okey. A, sistem beraja tergugat. B, sempadan wilayah berubah. C, negeri menjadi tanah jajahan. D, kegiatan perdagangan terjejas. Ni dia nak sebab. Sebab bantahan penduduk. Jadi dia lebih kepada apa? Sempadan wilayah berubah. Bukan sempadan wilayah berubah, maaf. Negeri menjadi tanah jajahan. Dan soalan yang terakhir ialah, berdasarkan Perlembagaan 1941, Bina Brook berjanji akan memberikan taraf kerajaan sendiri kepada Sarawak. Mengapakah janji tersebut tidak dapat dilaksanakan? A, tentangan pembesar tempatan, kekurangan bilangan pegawai. C, British ambil alih pentadbiran. D, bantahan daripada Kesultanan Brunei. Mengapakah janji nak beri kerajaan sendiri pada Sarawak tu tidak dapat dilaksanakan? Kerana apa? Jawapannya A, tentangan. Ada tentangan ke? Tidak ada kan? Kekurangan bilangan pegawai? Tidak. Jadi jawapannya British ambil alih pentadbiran. Okey. Jadi cikgu rasa setakat ini sahaja slot cikgu untuk malam ini. Jadi pelajar telah mempelajari tentang yang pertama tadi, mengenai penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Iaitu faktor-faktor, langkah-langkah dan juga kesan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 serta isi-isi perjanjian. Dan kemudian tajuk yang cikgu tambah sebentar tadi ialah gerakan anti penyerahan di Sarawak dan Sabah. Jadi tamatlah bab 4 untuk kali ini, bab 4 tingkatan 5. Jadi sebelum cikgu akhiri slot cikgu untuk malam ini, pesanan cikgu kepada pelajar,
stay at home, duduk di rumah, hapus COVID-19, thanks you frontliner dan juga hashtag Perlis Mengaji. Sekian, terima kasih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.